Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Saya sudah happy. Sebab apa? Sebab saya sudah kena bagi balik saya punya TikTok live studio setelah saya buat satu kesilapan. Satu kesilapan yang saya rasa saya kalau boleh saya tidak akan buatlah. Apa itu? Buat live tapi kurang daripada 25 minit. Saya kena ikut CG daripada TikTok supaya tidak kena freeze saya punya live TikTok studio dalam tempoh 24 jam. Tersiksa batin saya apabila apabila tidak dapat untuk membuat sesi live seperti ini. Sebab apa? Sebab saya memang selesa menggunakan TikTok Live Studio. Sangat selesa. Sebab apa? Apabila saya memberikan ataupun menceritakan tentang pelan-pelan ataupun tentang education berkenaan dengan pengurusan kewangan, saya lagi suka menggunakan PC. Sebab apa? PC saya ada benda ni. Benda ni dinamakan sebagai Wacom. Wacom ni memang saya gunakan daripada PKP dululah. Okey? Jadi apabila saya menulis di dalam pen, kita pakai pen saja yang di dalam tu. Kita guna pen saja untuk membuat berkenaan dengan pelan ataupun apa-apa education lah. Jadi senang untuk kita buat kalau kita ada kalau kita ada satu kemudahan yang TikTok sediakan. Jadi apa yang saya mau ceritakan di sini adalah apabila kita bercerita, saya kena kasih besarlah dulu sebelum kita masuk kepada kita punya sesi. Kita kasih besar dulu skrin dia. Tapi sebenarnya kita tidak dapat tarik sini. Tapi terlampau besarlah pula. Okey. Okey. Walaupun dia punya webcam ni tidak berapa jelas berbanding kalau menggunakan handphone, tetapi saya merasakan bahawa penggunaan live studio ni adalah sangat membantu saya dalam membuat sharing berkenaan dengan ilmu-ilmu kewangan. Okey, ilmu kewangan ini penting tuan-tuan. Walaupun saya berada dalam circle saya punya kenalan, circle dalam sahabat Boske, #sahabat Boske, #sahabat AA, #tim Ayah Ali dan hashtag saya punya Sifu mentor iaitu Azizul KK. Kenapa Azizul KK? Sebab kami sekarang ini tim sahabat Boske dan di bawahnya ada tim sahabat AA, kemudian tim tim Ayah Ali. Kita ada satu branch ataupun kita punya orang cakap satu komuniti sahabat Boske pecahan dari tim Ayah Ali cawangan di kawasan Kota Kinabalu dan seluruh Sabah. Tapi buat masa ni kita memang memfokuskan di Kota Kinabalu sajalah. Sebab orang di Kota Kinabalu pun ramainya memang ramai kan. Jadi untuk berkaitan dengan kami punya circle ni, kita memang akan beri penerangan berkenaan dengan ilmu asas. Okay? Saya sendiri tidak berapa, terus terang saya cakap, saya join dalam circle ni adalah untuk mengetahui tentang macam mana cara ber-TikTok. Okay? Sebab sebelum ni saya hanya ada knowledge yang saya boleh sharing about tentang education. Tapi kalau yang melibatkan ilmu-ilmu TikTok, saya banyak bergurulah dengan circle-circle ataupun kita punya sahabat-sahabat di dalam TikTok. Okey? Untuk malam ini, sebenarnya kalau diikutkanlah daripada apa yang saya ketahuilah. Kalau saya membuat perbandingan di antara menggunakan handphone dengan menggunakan live studio, perbezaannya adalah view untuk live studio saya tidak tahu kenapalah dia agak sedikit berbanding kalau saya live di dalam saya punya peranti. Saya punya peranti tidak sama dia punya jumlah tontonan. Saya tidak tahu
Kenapa? Mungkin sebab saya belum berapa biasalah menggunakan features ni. Tapi saya harap kalau ada masa kita boleh berdiskusi dan juga sharing knowledge lah berkenaan dengan perkara ni. Sebab terus terang saya cakap, bila saya menggunakan features ni, saya memang jadi selanggar je. Ada iklan daripada notification, saya pergi install dia punya PC dan pakai. Sebab tu yang kena hari tu. Semalam. Sebab apa? Saya cuma try untuk menggunakan dengan cara yang betul. Sebelum ni saya dah buat live tapi teruk sangatlah saya punya live yang pertama kali tu. Muka saya tidak nampak. Muka saya dahi je nampak. Mata, hidung, mulut semua tidak nampak. Sebab kita tidak tahu kan macam mana cara guna. Kita pun bukan streamer. Kalau yang jenis streamer yang selalu main gaming tu, biasalah dia stream gunakan facilities yang ada ni kan. Saya ni melibatkan education sahaja. Kalau education ni memang kita akan fokus kepada perkara-perkara yang berkenaan dengan education sajalah. Tidak akan cerita pasal benda lain. Itu sebenarnya kenapa saya ada tersilap pada waktu semalam. Tetapi alhamdulillah, walaupun saya masih baru aktif di dalam TikTok. TikTok sudah ada lama, tetapi disebabkan saya sudah lama orang cakap sudah ada ada kawan baru, sahabat baru dan sebagainya. Okey. Ia membantulah saya untuk mendapatkan ataupun menambah engagement di dalam video-video yang saya adalah. Okey. Jadi untuk kali ini saya ingin bercerita tentang satu perkara ataupun maybe lah kita kadang-kadang kita terlepas pandang kepada usahawan-usahawan. Okey? Ada di kalangan kita yang menjadi usahawan sebab dia memang minat, dia memang mau jadi usahawan. Dia tidak mau kerja makan gaji. Ada yang jadi usahawan adalah terpaksa. Kenapa? Sebab tidak ada peluang untuk kerja. Okey, mohon kerja tidak dapat. Jadi cara dia adalah dia membuat perniagaan ataupun menjadi seorang usahawan. Ada juga yang bekerja sepenuh masa, kemudian malam dia akan buat kerja sampingan iaitu menjadi usahawan. Okey. Agak subjektif dia punya tanggapan berkenaan dengan kenapa dia nak jadi usahawan. Cuma sekarang ni kita mau memberi penerangan tentang perkara yang melibatkan keusahawanan ini adalah berkenaan macam mana cara kita untuk mendapatkan simpanan persaraan. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab orang yang bekerja kerajaan, yang bekerja swasta, mereka sudah distrukturkan pelan persaraan mereka. Bila melibatkan yang kerja kerajaan, dia sudah ada sistem pension. Kerja 60 tahun, ada yang pension umur 55 tahun, ada yang pension umur 50, paling muda umur 40 tahun. Okey? Mereka sudah ada dia punya pelan persaraan. Sudah distruktur oleh kerajaan. Berbanding dengan yang bekerja sendiri. Kena faham bekerja sendiri dengan berniaga ni lain. Ini yang saya dapat, yang saya quote daripada Financial Faiz. Tuan boleh tengoklah di sosmed merah tu, yang ada button play tu. Okay. Kalau ini yang saya quote daripada beliau, okay, kalau usahawan ataupun peniaga, bila dia run sesuatu bisnes, dia tidak buat sendiri. Dia ada dia punya pekerja, dia punya accountant, dia susun atur dia punya sistem dalam dia punya syarikat. Jadi dia sudah outsource kerja-kerja pada staff, dia bayar gaji. Bersistem. Kalau
kita rasa kita declare kita adalah orang yang bekerja. Kita adalah peniaga. Tapi semua kita buat. Okay? Berkenaan dengan semua benda kita buat. Okay? Contohnya jumpa klien kita buat, packaging kita buat, posting kita buat, kemudian feedback kita buat. Semua kita buat. Direct saja semua benda kita buat. Kita cakap, oh saya ni berniaga. Saya ini peniaga. Okey, saya memang suka dengan berniaga. Okey, saya bukan kerja makan gaji. Saya tidak ada bos. Saya adalah bos saya sendiri. Ramai yang cakap macam itulah kan. Okey, tapi kena ingat, orang yang buat semua benda, okey, dia susun barang, dia buat packaging, dia hantar dekat customer, dia buat itu, dia buat ini, semua dia buat. Kalkulate balik berapa keuntungan dan sebagainya. Terima kasih Syapik. Syapik memang suka ber-TikTok sekarang ya, berbanding berbuka buku. Senyap saja saya punya schoolmate saya nih. Senyap jadi sana, rupanya dia aktif di sini. Sedangkan saya baru aktif di sini untuk memberi sharing berkenaan dengan ilmu-ilmu kewangan. Terima kasih atas like-nya kawan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Saya betul-betul menghargai saya punya kawan ni punya ni. Okay? Cerita pasal berniaga sendiri, saya teringat dulu saya pernah beli nasi lemak kawan saya ni, sedap tau. Waktu sekolah dulu. Nasi lemak dia ni ada rendang ayam lagi. Saya ingat lagi waktu di sekolah. Saya punya kawan ni. Dan dalam masa yang sama, ibu saya pun jual nasi lemak di salah satu gerai di wilayah Persekutuan Labuan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kau nak aku jemput kau? Bolehkah aku jemput kau, Pik? Aku kasih aku jadikan kau guest. Mana sudah ni? Jangan malu kau. Boleh bah. Santai-santai kita sembang-sembang. Bukannya ramai di sini kawan-kawan. Kawan-kawan masih lagi yang di warna biru tu. Kita saja ni, Pik. Bolehlah jadi penonton setia. Ada jua kan. Okey, sebenarnya berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan dengan pelan persaraan usahawan. Saya bukan cerita usahawan yang sudah ada syarikat yang berkoyan-koyan harta dia, kapal di laut, gedung di darat. Tidak. Kita hanya cerita pasal usahawan-usahawan kecil dan sederhana. SME. Small Medium Entrepreneur. Betulkah saya punya sebutan? Okey, sebab bila saya duduk di kawasan pinggir Kota Kinabalu. Okey, di kawasan Tuaran. Apabila saya pergi pekan, saya pergi salah satu tempat bangunan tempat kira macam lot-lot kedai, okey, ramai usahawan-usahawan tempatan. Dia buka gerai makan, ada yang buat gerai untuk air balang, ada yang selalu kalau di Sabah ni kita memang selalu buat ada yang jual sayap kan. Dia jual sayap ayam, chicken wing, dia jual tongking ayam, pedal, hati dan macam-macam lagi. Kalau siapa kawan-kawan kita punya rakan di TikTok ni yang pernah pergi ke Sabah, dia punya culture dia lain berbanding Semenanjung. Okey? Dia punya culture dia agak berbeza lah. Sebab saya pun dulu ada pengalaman belajar di Batu Pahat, Parit Raja Johor, Royal Creek. Okey? Dia punya makanan di kawasan situ kebanyakannya yang usahawan-usahawan di situ, dia memang makanan dia ada lain lah rasa dia. Kalau orang Sabah yang pernah kerja ataupun belajar di Semenanjung, dia punya
lain sedikit. Itu yang saya rasa rindu jugalah masakan-masakan sebenarnya. Dia ada satu special. Tambah-tambah di kawasan Batu Pahat, tempat saya belajar dulu. Banyak gerai makan. Oh, bestnya. Bilalah ada masa lagi. Kan? Kalau ada murah rezeki datang nanti, saya akan datang ke Johor lah. Okay? Untuk jumpa dengan kawan-kawan. Okay? Mana tahu ada rezeki untuk sambung belajar lagi insyaAllah. Okay. Kita fokus balik dengan kita punya isu sekarang ni. Kebanyakan usahawan-usahawan kecil dan sederhana, diorang tidak ada pelan persaraan yang genuine ataupun yang pure, yang betul-betul bersara. Kebanyakannya dapat duit masuk dalam ASB, masuk dalam tabung haji, okay? Masuk dalam fixed deposit. Tapi kebanyakannya SME ni, kebanyakannya daripada tempatan punya peniaga. Okay? Jadi mereka tidak tahu macam mana diorang mau menyimpan duit persaraan. Tidak ada satu guideline yang tetap seperti orang yang kerja swasta, orang yang kerja kerajaan. Orang kerja kerajaan sudah ada sistem pension. Swasta dia sudah ada KPLSP. Jadi orang berniaga ni, macam mana dia mau simpan dia punya pelan persaraan? Itu yang menjadi isu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Woi, terima kasih banyak Syafiq bagi gift. Thank you, toce, toce, toce. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Sebab tu apabila kita memberi ataupun saya sebenarnya memang pernah berjumpa face to face dengan peniaga. Tapi dalam keadaan yang saya rasa tidak sesuai lah. Sebab bila kita cuba untuk cerita satu pelan persaraan untuk mereka, untuk pelan persaraan, kebanyakannya diorang tengah sibuk mengelayan pelanggan. Jadi dia tidak fokus. Jadi insya-Allah berkemungkinan untuk peniaga-peniaga yang buka gerai-gerai tepi jalan, saya akan cuba untuk mendekati mereka, okay, dalam masa yang agak mungkin dalam beberapa waktu selepas inilah. Selepas mereka berniaga. Selalu mereka habis berniaga orang jam 9 malam, orang baru kemas-kemas, baru orang letak. Saya rasa waktu itu sesuai. Saya jumpa untuk membincangkan tentang pelan persaraan peniaga ataupun usahawan. Kecil dan sederhana. Saya edit boleh ke di sini ya? Alah, tidak boleh edit kah? Oh, tidak ada moderator. Kena ada moderator. Tak apalah, okay? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab golongan-golongan ni dia tidak ada satu guideline ataupun satu bentuk pelan persaraan yang disusun atur. Sebab itu untuk usahawan-usahawan dan semestinya di TikTok ni ramai usahawan-usahawan yang melibatkan diri dalam try conduct peniaga kecil. Memanglah kita memang cuba untuk sebenarnya di dalam TikTok ni Syafiq, ramai juga peniaga-peniaga yang menjual affiliate. Ramai-ramai peniaga yang sekarang zaman sudah berubah. Okay? Zaman sudah berubah. Yang duduk di rumah ni pun boleh cari duit. Dia ada kedai dia sendiri. Dorang boleh ada beg kuning kan. Dorang ada beg kuning untuk dorang buat untuk berniaga dan sebagainya. Okay? Ikut ni masing-masing lah. Cuma sekarang ni, untuk peniaga-peniaga ni, okay, diorang ada pendapatan. Tapi, di mana diorang mau simpan diorang punya duit? Itu yang masalah dia. Di mana diorang mau simpan dia punya duit? Selain daripada dua instrumen yang orang selalu sebut. Di situ kita ingin membincangkan, okay, saya mengecilkan diri saya. Okay. Di situ kita ingin membincangkan kepentingan pelan persaraan, okay, kepada peniaga. Peniaga kecil dan sederhana, macam mana dia mau set up dia punya pelan persaraan. Okay. Kita masuk kepada kita punya ini. Okay. Peniaga ni,
Sorry lah, tulisan dah berapa cantik sebab guna wacom kan. Lepas tu ya dia lagging. Peniaga ni, peniaga kecil dan sederhana, selalunya apabila diorang akan dapat pendapatan, diorang tidak akan dapat pendapatan yang sama macam orang kerja makan gaji. Dia tidak akan sama dengan orang yang makan gaji. Ya affiliate, orang yang jenis buat affiliate dan sebagainya pun dia tidak akan sama. Sebab apa? Dia punya pendapatan based on sell. Hari ini sell ada banyak, esok sikit. Sebab tu bagi orang yang bekerja sendiri, dia tidak ada bulan muda, bulan tua. Kalau yang kerja makan gaji, bulan muda. Sekarang kalau kerajaan sudah gaji kan. Kalau yang swasta ada lambat sikit dia gaji. Okay, beza dia. Kemudian orang-orang yang bekerja sendiri ni, dia tidak ada satu jenis simpanan yang konsisten. Kenapa? Kadang-kadang kalau sikit, modal dia tetap sama. Hari ini ada untung, esok belum tentu ada untung. Kan? Lusa belum tentu lagi. Dan dia punya pendapatan daily basis. Setiap hari dapat duit. Jadi macam mana dia cara dia mau simpan? Macam mana dia cara untuk dia mau growth? Itu yang kita kena guide. Okay? Kita kena bagi tahu cara yang sesuai untuk membuat simpanan bagi yang berniaga. Okay? Jadi bagi peniaga ni, dia ada beberapa kaedah ataupun cara. Yang paling basic orang guna adalah dia simpan di sini. Dia akan simpan sini punya lah. Ini saya mau cerita lah. Macam mana pun banyak benda-benda ataupun investment yang ada sekarang ni, tidak dapat lawan ini barang. Kenapa? Dia adalah dual pivot action. Apa maksud dual pivot action? Dia juga boleh jadi saving. Benda ni. Dia boleh jadi saving. Dia juga boleh jadi investment. Dan terus terang saya cakapkan dengan warga TikToker sekarang ni, siapa saja ejen-ejen sama ada yang dia ada lesen kah, tidak ada lesen kah, dia jual emas kah, unit trust kah, cryptocurrency dan sebagainya, bila dia ada ilmu kewangan, dia tidak akan condemn ini barang. Kenapa golongan-golongan yang ada ilmu tidak condemn? Sebab golongan-golongan ini tahu bahawa ASB adalah low risk investment. Sudah namanya low risk investment, kenapa dia pertikai dividen ASB 4.6%? Dah sudah namanya low risk. Simpan RM 10,000. Kurangkan nilai 10,000 tu? Tidak kurang kan? Sama saja, cuma lagi bertambah. Okay? Kita dapat global recession daripada tahun lepas. Teruk sangat jatuh. Itu bukan jatuh di tipe tangga lagi. Bukan sekadar tangga. Segala pahat, segala barang-barang semua jatuh dekat kita punya badan. Memang teruk jatuh tahun lepas. Apa-apa investment saja memanglah. Memang orang cakap memang ujung-ujung tanduk sudah. Okay? Sebab apa? Sebab start daripada tahun lepas berlaku global recession. Ada yang cakap tahun 2003 sebenarnya silap. Tahun 2022 lagi orang sudah rasa. Sebab tu klien saya yang invest dalam unit trust, bila kita atur dia punya portfolio kewangan, ada yang tidak dapat untung, ada yang rugi sebab dia tidak buat strategi yang betul. Itu nanti kita akan ceritalah untuk unit trust dan nanti kita cerita. Kita akan fokus kepada peniaga dulu. Okay, sebab apa? Sebab benda ini datang idea dekat saya ketika VTT ada masuk tadi. Ada satu benda saya ceritalah. Okay? Kemudian simpanan kedua. Orang akan simpan di mana? Tabung haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah tanah suci Makkah. Ya Makkatul Mukarramah. Sama juga dia punya fungsi.
Saving plus investment. Sebab tu saya bagi tahu, orang yang ada cilik kewangan, apa saja dia punya produk yang dia pasarkan sebagai dealer kah, sebagai unit trust consultant kah, dia tidak akan bermusuhan dengan dua benda ni. Pernah kita dampak satu agent, satu dealer emas dan sebagainya membandingkan, selama ni saya simpan di ASB dapat 4.6%. Apabila saya menyimpan emas menggunakan perkhidmatan bla 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 gold, saya punya saving mencanak naik 30%, 40%. Pernah dengar kan statement macam ni di mana-mana tempat? Ini adalah golongan yang beri misleading information. Kalau boleh jauhkan golongan-golongan macam ni. Sebab apa? Dia hanya menjual produk, dia bukan menjual kepercayaan. Sebab tu bila orang yang menjual kepercayaan, dia akan cerita tentang ilmu. Dia akan bercerita tentang kebenaran. Dia akan bercerita tentang kenyataan. Okey? Bila kita hentam dua benda ni, ASB dan tabung haji ni, bila kita hentam benda ni, seolah-olah kita menidakkan bahawa investment ini sesuai untuk low risk. Ini tuan-tuan, low risk investment. Saya kasih tahu. Kalau peniaga-peniaga simpan di sini, saya tidaklah cakap betul, tidaklah cakap salah. Okey? Sebab apa? Ada betul, ada salah dia. Betul dia apa? Low risk investment, setiap kali dia ada dapat dia punya sell, sama ada melalui affiliate dan sebagainya, dia simpan dalam SB tabung haji, dia ada masalah. Cuma, kalau melibatkan low risk investment, dia tetap berisiko. Simpanan berisiko rendah, masih ada risiko. Kenapa? Sebab yang ini 4.6 ni, sini berapa? 3.1%. Boleh cover ke inflation? Itu yang jadi persoalan dia. Saya tuan-tuan, puan-puan, saya jenis yang agak teliti tau melihat harga barang yang dijual. Lepas saja daripada pandemik COVID-19, harga barang betul-betul naik gila-gila bosku. Betul-betul naiklah. Sebab apa? Sebab bila kita tengok kan, bila kita fikir balik daripada COVID tu dengan sekarang, jauh. Ayam yang dulu 12, ayam harga RM12 sekilo, sekarang ni hampir RM20. Berapa ringgit dia punya beza? Jauh beza harga dia. Di Sabah, RM19.40 harga ayam. Cuba bayangkan. RM19.40 harga ayam di Sabah, di kawasan KK. Sekilo. Saya tidak tahu kawan yang berada di Semenanjung berapa harga ayam, saya tidak pastilah. Tapi memang dia punya harga memang mencanak naik. Jadi, investment yang melibatkan ASB dan tabung haji ni, dia tidak boleh cover inflation. Kemudian, sudah orang simpan di tabung haji dan ASB, satu alternatif yang saya boleh bagi selain daripada itu adalah, ini yang saya mau cerita. Private retirement scheme. Saya kena cek tu, takut terblok saya punya ni.
Tidak juga kan? Tidak juga terblok. Oke. Private retirement scheme, saya kasih kecil lah, takutnya terblok. Ginilah, oke. Private retirement scheme adalah salah satu simpanan persaraan tambahan yang kita namakan sebagai PRS. Dari tahun 2012 diperkenalkan. Oke, siapa yang simpan dia dapat tax relief 3.000. Dan kenapa saya memang sarankan untuk orang-orang berniaga ini simpan di PRS? Sebab ia adalah pure retirement plan. Dia bukannya musang berjanggut punya plan. Dia tidak menggunakan instrumen lain untuk menceritakan ini adalah retirement plan. Tidak, dia pure retirement. Dia memang untuk retirement. Kenapa? Once kalau kita kasih masuk duit, okay, umur kita 55 tahun baru dapat. Persis seperti KWSP. Cuma dia bukan KWSP. Okay, kemudian dia juga bukan simpanan secara paksa rela. Paksa rela kan, bukan paksa rela. Dia adalah simpanan sukarela. Suka boleh simpan, tidak suka tidak payah simpan. Senang cerita macam itu. Tersusun dia punya plan. Once kalau kita ada sedikit amount untuk kita punya persaraan, kita letak di sini ataupun berhubung dengan private retirement consultant, kita akan bagi satu plan macam mana mau urus persaraan pada peniaga-peniaga. Yang mana benda tu kadang-kadang kita rasa macam, kadang-kadang kita pun terfikir, perlukah peniaga ni ada plan persaraan? Bagi saya perlu. Sebab apa? Sebab orang bersara pun dia sudah dia tua, dia hilang kudrat tau. Dia sudah kehilangan kudrat. Jadi dia perlukan satu plan supaya dia boleh rehat. Dia boleh bagi kepada anak cucu dia untuk take over perniagaan tersebut. Okay. Sebab tu bila kita tengok banyak kedai-kedai yang lama-lama, okay, orang-orang ataupun dia punya owner pun ramai yang sudah tua-tua. Dia sudah tua-tua tapi mungkin sebab dia tidak banyak bergerak lah, dia ada pekerjaan dan sebagainya. Tapi sampai ketua dia masih lagi jaga kedai dia. Tidak terfikirkah dia waktu dia pesara nanti dia mau jalan-jalan ke, dia mau pergi ke tempat tempat peranginan ke dan sebagainya. Mesti dia ada dia punya plan. Mesti dia ada dia punya perancangan. Okey? Jadi tidakkan dia sentiasa berada di tempat ataupun kedai berniaga sampai ketua. Dia mesti ada perancangan. Jadi simpanlah waktu sekarang. Kan? Okey? Selain daripada private retirement scheme, yang saya dapat idea tadilah daripada VTT yang lalu lalang tadi kan. Saya mau cari saya punya ni. Yang next kali, okay, adalah selain daripada tu, kita boleh simpan dalam bentuk emas. Okay. Ini dia punya potential dividend orang dalam 8 ke 10%. Okay. Ini benda ni kena untuk PRS, dia bergantung dengan kita punya game plan. Okay. Okay. Next adalah berkenaan dengan emas. Kalau kita fokus kepada emas, emas ni, okay, secara asas, saya bukanlah pro sangat bab emas. Saya pun jarang cerita pasal emas. Tapi saya ada satu teori lah. Emas ni adalah untuk kita lindung nilai. Hedging nama dia. Hedging element. Hedging. Betul tak saya punya ni? Hedging element. Okay. Macam daging pula dia punya bunyi. Dia bertulisan kan, hantam je lah. Kita hold, kita mau jaga kita punya harta tu sebab yang ini semua melibatkan RM. Okay. Kalau emas ni kita ubah kepada mata wang lain. Tapi yang senang untuk kita dapat. Okay. Emas yang terbaik adalah 999. Okay. Selain itu, emas yang terbaik selain 999, dia kena punya spread dia rendah.
7 ke 8% cantik sudah kalau spread. Okay, kalau 7 ni dalam QM dia 7% dia punya spread. Kalau PG PG 8%. Kebaikan QM dia murah 7%, tapi tidak banyak dia punya jenis emas. Kalau PG banyak dia punya emasnya. Dia punya apa, bentuk-bentuk emas. Tapi ini tidak jadi hal lah, yang penting kita ada simpan. Okay, kita ada simpan dalam bentuk 99, spread dia rendah. Itu saja. Sebab kalau tengok harga lah dan sebagainya, tidak payah pening sangat lah. Emas ni saya rasa dia mudah. Mudah untuk dihadam lah. Okay. Jadi ada 4 cara untuk kita membuat simpanan bagi peniaga. Okay. Macam mana dia punya percentage? Senang sahaja. Okay. Percentage dia kalau kita ada simpanan di SB Tabung Haji 10,000 kan. 5% daripada 10,000 tu masuk pergi sini. 10% masuk pergi PRS. Kenapa 10%? Kenapa 5%? Memang kita hanya bagi cadangan lah. 5% adalah tujuan hedging. Tidak lebih daripada itulah. Okay. Jadi tidaklah kita, dia ada punya kiraan untuk portfolio. Portfolio kewangan ni secara asas ini adalah untuk pelan persaraan lah. Okay. Saya kasih buat apa ni, buat sekejap, mana saya punya kerja ni. Okay. Saya buat ni balik. Kita punya agensi ni dia ada GPS. Growth untuk yang retirement ni. Okay, growth, G growth. P protection, takaful. Sustain ni adalah berkaitan dengan Islamic estate. Kau mau bagi harta kau dengan siapa? Kalau kau ada anak, kalau ikut harga faraid, macam mana kau mau bagi? Kemudian urusan-urusan berkaitan dengan harta pusaka Islam berkaitan dengan sustain. Artinya ini waktu kau hidup, ini sakit ataupun meninggal, ini memang confirm meninggal. Total wealth solution kita bagi. Okay. Retirement ni kadang-kadang orang tidak faham. Ya, kita kena kasih clear kan. Ini pun kita punya konsep senang saja. Kita akan educate dulu. Sebelum buat apa-apa planning kena educate. Kita kena educate. Sama juga takaful. Kita tengok sekarang takaful di dalam social media, banyak dia akan bagi iklan. Macam jual goreng pisang. Sedangkan selagi orang tidak ada ilmu, dia tidak akan berani ambil takaful. Tidak akan. Dua keadaan saja. Dia ada kesedaran, ilmu, dan juga bini dia suruh. Itu saja. Okay, kebanyakan yang kes saya, bini dia suruh. Bini dia suruh, laki akan ikut. Jadi bini-bini yang berada di luar sana, kalau laki kamu belum ada hibah takaful, suruh dia ambil. Okay? Bukan sebab kita mau sumpah laki cepat mati. Bukan. Sebab kita mau buat satu pelan ikhtiar. Immediate asset. Itu ya sebenarnya. Kayak Islam asset planning, kita buat untuk wasiat. Buat wasiat. Okay? Yang ini nanti kita akan sentuh lah. Ini pun berat dia punya case ni. Kami sebenarnya di dalam ni kami agensi tau. Ini kami punya ni. Mau kasih besar dulu kejap. Ni company. Ni memang popular lah di Kelana Jaya. Alah, tidak nampak sabda hijau. Ada, nampak hijau kan? Jadi berlubang dia. Okay. Mau kasih setting di sini. Okay. Jadi saya kasih kecil balik. Kita letak tepi balik. Alright. Jadi jelaslah di sini secara ringkas untuk persaraan. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi ini yang saya ada knowledge lah. Ada yang suruh cakap buat kripto lah. Dan sebagainya. Okay. Buat saham lah. Okay. Sebab dia punya return lagi tinggi. Terus terang saya cakap.
Untuk yang melibatkan simpanan, persaraan, jangan ambil yang berisiko. Memanglah orang cakap stok lah, main apa yang FX lah dan sebagainya. Tidak sesuai. Dia itu memang kalau FX tu sebab dia tidak patuh syariah. Saya memang tegahlah pada yang Muslim. Janganlah ambil lah, janganlah invest di dalam bentuk macam tu. Satu dia ditegah dalam agama, satu lagi sebab memang betul-betul super duper high risk. Kemudian untuk apa? Untuk saham, ini saya ambil daripada Haji Asri. Haji Asri kah? Haji Asri kan. Dia bagi tahu siap-siap. Saya masih ingat lagi dalam kepala saya. Melabur dalam saham, kita kena gunakan idle fund. Idle fund ni makna dia, duit tu adalah duit yang tidak diguna. Artinya kalau duit hangus tidak jadi masalah lah. Itu je. Okay? Jadi itu sahaja. Oh, ini 41 minit. Ya, kena lebih. Kena lebih 25 minit. Sebelum ni saya terkurang. Saya buat 7 minit saja. Tapi video tersebut walaupun dia 8 minit, saya buat, kita kan ikut CG kan. Kalau boleh video tu 1 minit ke atas. Tapi disebabkan apa? Disebabkan kita memang mau educate orang, saya tidak expect pun dia punya view banyak. Sebab video 8 minit ni panjang. Tapi dia ada sambutan, alhamdulillah, ada sambutan untuk video tu. Okay, boleh tengok dalam saya punya VTT untuk cek satu persatu. Banyak benda-benda video-video yang saya buat, okay, konten saya organik. Saya tidak akan cedok daripada Ustaz Wadi punya ceramah lah untuk naikkan view. Tidak. Saya memang akan gunakan saya punya muka, saya punya suara untuk saya upload saya punya video. Sebab ini saya punya TikTok account mah. Saya punya TikTok account saya lah yang kena manage kan. Bukan saya lah yang kena bercakap. Okay? Saya lah yang kena bagi explanation. Okay? Jadi disebabkan alhamdulillah lah, saya memang berbesar hati lah dengan saya punya kawan. Lama saya tidak jumpa saya punya kawan ni. Dulu saya pernah jumpa di terminal feri Menumbuk. Sekali itu saja, lepas tu saya tidak jumpa sudah. Dah tahulah dia sekarang ni masih di kau masih kah tengok? Aku dapat tengok ni. Rasanya okey. Okey. Itu sahaja untuk sesi live kita pada malam ini. Nanti saya akan cut dalam dalam bentuk VTT untuk kita punya video supaya nanti senang untuk tuan-tuan dan puan-puan faham pelan persaraan untuk usahawan. Dan bagi mereka yang inginkan ataupun mendapatkan face to face ataupun secara bersemuka. Tidak semestinya face to face tu kena jumpa kan. Kita boleh buat secara, ada berbagai apps yang kita boleh gunakan untuk kita buat conversation. Saya boleh bagi personal coaching. Okay, personal coaching. Tidak ada bayaran saya minta. Tidak ada bayaran. Sebab kita punya fokus bertahun-tahun ni memang untuk tolong untuk bagi celik orang kita tentang kewangan. Okay. Banyak video-video saya yang ada di situ. Walaupun dia tidak FYP. Tetapi kalau tuan-tuan yang tengok saya punya video ni masuk dalam saya punya VTT, boleh cek satu persatu lah. Boleh buat tour di situ. Semua saya punya konten memang genuine. Saya punya konten, bukan saya pergi cedok tempat lain untuk untuk target dia dapat view yang tinggi. Dan kita memang fokus kepada educate people. Okay? Jadi sebelum kita labuhkan tirai, saya fokus balik dengan apa kita punya planning untuk hari ini. Okay? Untuk peniaga, ada 4 tempat lah yang sesuai. Okay? ASB boleh, tabung haji, private retirement scheme dan emas. Okay? Emas ni mana-mana saja. Yang penting spread dia rendah, 999. Kalau boleh lagi, dia punya investment dia murah lah. Selalunya kalau macam PG ni, dia kalau mau tambah investment, 100. Kalau QM, KAB Gold. Macam KAB pun
RM10 starting dia. KB owner ni pun dulu sini juga dia dulu. Di sini juga dia ni. KB Gold tu. Ustaz tu. Saya selalu dengar dia punya al-maksurat pagi-pagi, pagi dan petang. Okay. Itu sahaja untuk sesi live pada malam ini. 45 minit kita bersiaran. Dan selepas ini saya akan buat live, insya-Allah kalau tidak tidak ada kesalahan yang saya buat, insya-Allah setiap malamlah kita akan buat live. Insya-Allah. Saya memang happy dalam memberi ataupun share ataupun berkongsi ilmu-ilmu kepada anda semua. Dan saya memang berbesar hati. Kemudian dapat lagi gift daripada saya punya kawan sekolah. Terima kasih. Itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat berhujung minggu. Bye.